Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan satu lagi topik yang masih lagi menumpukan perhatian kepada apa yang berlaku di Perak. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah gabungan kerajaan baharu negeri Perak. Itu ada question mark ataupun tanda tanya di situ. Dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu sebenarnya. Seorang menemani saya di studio ruang bicara ini dan seorang lagi kita akan cuba hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih seorang tokoh yang cukup saya hormati, iaitu yang berbahagia Datuk Osman Desa yang merupakan pengerusi veteran UMNO Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Syukur. Lama kita tak berjumpa. Itulah. Dan untuk pengetahuan anda, yang berbahagia Datuk Osman Desa dulu merupakan setiausaha politik kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi ketika Tun Abdullah menjadi Perdana Menteri. Ya. Jadi tentu banyak pengalaman yang boleh kita kongsikan nanti bersama dengan Datuk Osman Desa. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu seperti yang saya katakan, kita akan cuba hubungi nanti melalui kemudahan Skype, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang merupakan pensyarah sosiologi politik di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Dan seperti biasa jugalah, kami juga sebenarnya seperti biasa memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini di ruang bicara. Jadi jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Dan seperti biasa jugalah, anda sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, rata-rata semua orang dah pun tahu Datuk, apa yang berlaku di Perak, dan masing-masing sedang menunggu sekarang ini penyudah kepada apa yang berlaku. Tetapi pandangan saya lah, secara ikhlasnya, saya juga ingin mendapat pandangan Datuk. Apakah yang berlaku di Perak itu sesuatu yang dijangkakan? Sebenarnya bagi orang biasa itu adalah satu perkara yang agak mengejutkan. Tiba-tiba keadaan semua tak ada masalah, tiba-tiba bertukar Menteri Besar. Ini jangan berlaku ni dalam politik tanah air. Tapi apapun Syarkawi, bila dah berlaku begini, bukan masalah itu yang kita nak persoalkan. Kita kena relax, kita kena tenang, dan yang pentingnya penyelesai masalah itu. Macam mana masalah tu nak diselesaikan. Sebab itu dalam konteks Perak ni, bila dah undi percaya kalahlah menteri besar yang ada, kemudian dia pun terima hakikat, memberi ucapan yang baik, satu sikap yang pada saya satu sikap yang positif. Dan seterusnya, bila dia dah tidak dipercayai lagi, dia pun berjumpa dengan Sultan, meletak jawatan, dan mengharapkan keadaan negeri Perak akan lebih baik lagi dan juga rakyatnya mesti dijaga. Ini satu sikap yang positif. Pemimpin boleh pergi, boleh jatuh, boleh pergi, boleh datang. Tetapi yang pentingnya, kita selesai masalah ni elok. Kita jangan cakap-cakap yang negatif, berbagai andaian. Kita yang tak tahu pun nak bercakap. Macam kita malam ni bukanlah tahu sangat ni. Tapi kita rakyat. Kita cuba pencerahan. Memberi pencerahan. Yang pentingnya, masalah pertukaran MB ini dapat diselesaikan dengan baik. Itu penting. Itu harapan yang cukup tinggi sebenarnya. Semua juga mengharapkan benda yang sama. Mungkin kalau kita dapat pandangan daripada Prof Dr. Siva yang sudah pun berada di Skype sekarang ini, barangkali kita boleh berkongsi sesuatu juga dengan Prof Siva. Prof, dapat dengar suara saya, Prof? Dapat. Okey. Nak dapatkan pandangan Prof lah daripada apa yang disebut oleh Datuk Osman tadi. Tetapi ada juga yang melihat apa yang berlaku di Perak itu ialah mungkin mengejutkan, tetapi ada juga pihak yang mengatakan ianya berlaku memang dijangkakan. Tetapi dari segi timing itu yang banyak yang mempersoalkannya. Mungkin di saat kita sedang menghadapi masalah COVID-19, di saat kita menghadapi tekanan ekonomi yang begitu serius, dan juga ketika negeri-negeri juga sedang membentangkan usul belanjawan masing-masing. Jadi apakah
pandangan peribadi Prof sendiri, mungkin the timing itself bila kita bercakap tentang dinamika politik itu mungkin tidak kena pada masanya. Ya, sebenarnya saya rasakan bahawa kedudukan di Perak ini agak unik, memandangkan usaha secara berterusan dilakukan untuk menukar Menteri Besar. Malahan sejak 2018 lagi ini diakui oleh Tun Sri Mak Faizal Azumo, dan ia terbawa-bawa sehingga ke Jumaat lepas. Mungkin dalam suasana berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang harus diberikan tumpuan adalah macam manakah kita mampu untuk memenuhi keperluan, kemahuan dan juga membaca pemikiran rakyat daripada biarkan politik ini berlaku secara berterusan. Maka timingnya sudah pasti bagi masyarakat umum tidak sesuai, tetapi sudah jadi satu lumrah lazimnya percaya tidak percaya dibawa ketika Dewan bersidang, maka Dewan sidang kali ini digunakan pakai bukannya dalam metodologi yang berbeza. Bagi saya percaya jika sekiranya komunikasi di dalam Perikatan Nasional itu ampuh, mungkin platform lain, instrumen lain boleh digunakan pakai untuk menukar kadang yang menjadi isu sekarang bukannya krisis kerajaan negeri, tetapi krisis kepimpinan kerajaan negeri. Yang mahu tukar adalah Menteri Besar, bukannya kerajaan negeri. Jadi bila itu berlaku, kita lihat wujud dayaan-dayaan yang berbeza-beza sehingga menjejaskan kredibiliti, reputasi kepimpinan dan juga beberapa percaturan yang dibuat untuk menaikkan semula Perikatan Nasional. Okey, bila kita bercakap tentang apa yang disebut oleh Profesor Siva tadilah, barangkali Datuk, ada juga pandangan yang mengatakan daripada apa yang berlaku ini seolah-olah menggambarkan bahawa hubungan parti-parti politik dalam Perikatan Nasional itu sendiri dilihat begitu rapuh, begitu fragile. Pandangan Datuk dalam macam Prof Siva cakap tadi, bahawasanya orang boleh memberi andaian yang pelbagai. Sebab politik ni lebih pada andaian kan. Tetapi dalam konteks Perak, saya melihat bahawasanya ini adalah isunya pertukaran kepimpinan. Pertukaran Menteri Besar. Bukan pertukaran parti. Ini berbeza. Ini berbeza. Sebab itu parti tidak terjejas. Yang perlu bertukarnya, yang nak bertukarnya ialah Menteri Besar. Ini kita kena faham antara isu tukar Menteri Besar dengan tukar kerajaan. Ini isunya tukar Menteri Besar. Sebab itu tadi cuma macam Prof Siva cakap tadi ialah timing tu tak kena. Kan? Itu saya setuju, tetapi dalam hal ini dua perkara yang kita tak boleh lupa, timing and approach. Prof Siva cakap soal timing tu memang tepat tu, memang tepat. Tetapi sekarang ni bila dah jadi masalah ni, apa approach kita? Apa pendekatan kita? Apa penyelesaian kita? Sebab dalam hidup ni Cik Syarkawi, kadang-kadang kita pandai buat masalah, tapi kita tak pandai settle masalah. Jadi sekarang isu kita sekarang ni macam mana nak settle masalah. Satu lagi, bila berlaku begini, yang saya sukanya sikap Menteri Besar sendiri, Datuk Seri Faizal sendiri, dia positif. Dan yang kedua, kita kena ingat bila ada masalah politik berlaku dalam mana-mana negeri termasuk negara, sebaik kita ada sultan. Cuba bayangkan kalau tak ada sultan, kita berkelahi habis-habis, tak ada siapa yang kita nak minta nasihat. Oleh sebab itu saya perlu mengingatkan bahawasanya institusi sultan ini amat penting untuk menasihatkan dan menyelesaikan masalah. Dan bila sultan nasihat, kita kena ikutlah. Itu saya punya pandangan. Okey, Prof, sesuatu yang menarik juga sebenarnya lah, seperti apa yang disebut oleh Datuk Osman tadi, pendekatan dan juga penyelesaian, dua aspek penting sebenarnya yang perlu kita lihat sekarang ini. Tetapi saya lebih tertarik hati dengan apa yang disebut oleh Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Dia mengatakan bahawa mungkin sekiranya jalan penyelesaian seperti apa yang dilihat oleh orang ramai itu tidak dapat dilakukan, mungkin sesuatu yang menarik iaitu membentuk jajaran baru politik di Perak itu akan dilakukan. Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Apa yang boleh kita lihat daripada yang disuarakan oleh penjajaran ataupun konfigurasi politik baru adalah sama ada formula baru itu akan membawa Pakatan Harapan bersama di dalam kerajaan. Perikatan Nasional
tidak sebagaimana yang telah dilihat sepanjang 9 bulan. Apakah konfigurasi itu akan memberikan gambaran seolah-olah Barisan Nasional sudah bersedia untuk membentuk sebuah kerajaan campuran dengan Pakatan Harapan. Tetapi penjajaran itu tidak mudah bagi saya. Penjajaran ini memerlukan pengorbanan, kompromi, keikhlasan, kejujuran daripada berbagai pihak. Pembentukan sebuah kerajaan hanya semata-mata untuk ditubuhkan dengan mengedepikan prinsip akan bersifat sementara. Dan kalau kita lihat dalam konteks ini, beberapa kenyataan juga jelas daripada Pakatan Harapan yang mahu kan jika sekiranya dibawa ke dalam kerajaan, ia harus bersifat en bloc secara total, secara bersama. Apakah itu mampu dipersetujui oleh UMNO Barisan Nasional yang memiliki 25 kerusi yang hanya memerlukan 5 kerusi? Adakah penjajaran yang mahu dilakukan itu merujuk kepada 5 kerusi yang sangat diperlukan untuk membuatkan kerajaan? Karena dalam konteks ini, sekali lagi harus kita lihat, perubahan yang mahu dilakukan adalah kepada sosok tubuh Menteri Besar, bukannya kedudukan kerajaan negeri. Bermakna formula yang terbaik perlu dicari supaya akhirnya rakyat tidak tersepit di antara percaturan-percaturan yang sedang berlaku. Penjajaran politik baru, apakah ianya dirujuk kepada hubungan UMNO-DAP? Kerana itu juga diutarakan. Apakah sudah bersedia menyokong UMNO untuk melihat kedudukan DAP dalam kerajaan negeri? Dan apakah penyokong DAP sudah bersedia menerima UMNO? Barangkali beberapa pemimpin di atas bersedia melakukan penjajaran, tetapi kesiapsiagaan penyokong mereka, apakah akan ada impak untuk jangka panjang semata-mata untuk memenuhi tuntutan sementara? Jadi penjajaran politik memerlukan pelbagai pendekatan yang harus diambil supaya tidak didaskan apa yang sudah terbina. Bagi saya, formula terbaik masih lagi kembali kepada asas kerajaan sebelum pertukaran Menteri Besar, iaitu Perikatan Nasional. Tidakkah boleh ada satu formula tawar-menawar, mediasi, rundingan dilakukan untuk pastikan itu boleh dicapai? Saya nak dapat pandangan Prof Siva sebelum saya dapatkan pandangan kepada Dato' Osman. Ini berkaitan dengan cadangan yang anda lontarkan sebentar tadi, kerjasama UMNO, bersatu, PAS dan juga bebas, seperti apa yang berlaku sebelum ini, dan diharapkan seperti apa yang Prof Siva sebutlah, ianya akan berlaku lagi untuk membentuk satu kerajaan baru dengan Menteri Besar yang baru. Tetapi apakah secara peribadi anda melihat bahawa bersatu mungkin sedikit merasa terkilan dengan apa yang berlaku, dan apakah itu mungkin juga akan memberikan satu kesan juga kepada hubungan di antara keempat ataupun ketiga-tiga parti yang mendominasi kerajaan Perak sekarang ini? Dinilai dari sudut emosi sudah pasti akan ada pedih luka, kerana yang bawa budi percaya adalah yang menjadi sebahagian dari kerajaan, dan parti kerajaan itu juga telah jatuhkan Menteri Besar yang telah dilantik pada Mac, dan ini mahukan semula sokongan daripada Bersatu nanti seorang Menteri Besar baru. Tetapi secara rasional dan praktikal, melangkaui kepentingan politik, apakah Bersatu bersedia untuk memastikan bahawa tindakan keputusan ini sebenarnya juga akan memberikan impak di peringkat persekutuan? Kerana di persekutuan juga tentu bergantung kepada beberapa peraturan yang dilakukan oleh parti-parti yang mesra kepada Perikatan Nasional. Apa saja keputusan di sini harus dilihat untuk satu jangka panjang sehingga pilihan raya tuntas, bukan semata-mata untuk memenuhi apa yang telah dilakukan pada hari lepas. Dan saya rasa dalam konteks ini kesemua pihak harus bersedia melihat bahawa susun atur di Perak ini sebenarnya akan mempunyai pelbagai implikasi. Jika sekiranya memilih untuk terus bersama dengan PAS Bersatu, itu juga akan memberikan gambaran ke atas kedudukan nasional. Jika sekiranya itu saya percaya impak itu kepada fakat nasional di peringkat persekutuan. Jadi peringkat negeri, keputusannya sudah bijak, rasional, dan memastikan tidak akan membawa kepada keputusan yang jauh lebih besar di peringkat ke depan. Okey, kita akan sambung lagi, Datuk. Tapi saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Kita dengar dulu apa pula komen pemanggil kita. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Ridwan. Ya, salam. Ya. Kata aku, Tegarin. Ya,
Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Ya, moderator yang terkenal dan yang berbahagia, Datuk Osman Abadesa. Ya. Tu bekas Paul Pak Laha. Ya. Okey, saya punya cadangan lah. Saya tengok tadi ada ada sebut mengenai penjajaran politik baru. Saya tengok UMNO ada 25 kursi boleh berkolaborasi dengan DAP 16 kursi dengan bersyarat. Sebab apa dia orang kata bersyarat? Kerana PAS tidak mahu terlibat untuk pembentukan kerajaan baru. Okey. Kemudian saya punya cadangan wujudkan jawatan timbalan menteri besar untuk tadbir urus bersama seperti Sabah dan Sarawak. Okey, yang ketiga, ada punya solusi tadi ada seorang Batik Mengkang ada sebut kita ketepikan ego untuk kepentingan rakyat. Batik Mengkang mengatakan mereka sedia ketepikan ego demi kepentingan rakyat. Mohon ahli panel ulas dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi menarik jugalah mungkin respon daripada Datuk Osman sendiri. Tok. Sebenarnya kita belum boleh mencadang sesuatu nak buat itu, nak buat ini. Sebab sekarang ini dalam proses penyelesaian. Macam-macam boleh berlaku. Macam mana bentuk penyelesaian yang akan dibuat. Tapi yang pastinya kita kena jaga rakyat. Kita kena wujudkan kerajaan negeri Perak yang baik. Sebagaimana Prof Siwa cakap tadi, ianya akan memberi kesan kepada negeri lain dan juga politik di peringkat nasional. Dan kalau sekiranya kita katakan saya lebih lebih bersetuju sebab asasnya ialah pertukaran menteri besar, bukan pertukaran PN. Oleh sebab itu kita selesaikan. Kita 25 adun BN kan, cuma perlu lagi 5 saja. Kalau sekiranya PAS yang 3, kemudian bebas ada 3, itu pun sudah mencukupi. Mungkin kita tidak perlu buat penjajaran politik yang baru dengan membawa parti-parti lain yang kita belum tahu ikhlasnya, kesungguhannya untuk membela rakyat yang kita selama ini bermusuh dari segi politik. Bermusuh dari segi politik, dari segi umumnya rakyat mengetahui. Oleh sebab itu, apa saja keputusan yang kita buat, kita mesti pertama melihat rakyat, yang kedua melihat lebih jauh. Iaitu dari segi pilihan raya umum, sokongan rakyat, dan ini penting sebab kita ada kita jangan ingat keputusan ini adalah keputusan kita saja. Dia hanya melibatkan macam tadi Prof sebut, dia melibatkan Muafakat Nasional, dia melibatkan Perikatan Nasional dan parti-parti yang punya latar belakang, yang ada dia punya feeling masing-masing. Ini semua kita kena ambil kira. Oleh sebab itu hal-hal begini kena bermesyuarat. Sistem syura tu kena pakai. Saya lihat sejak akhir-akhir ini statement macam-macam. Belum apa-apa kita dah buat statement dah. Statement ini yang memeningkan kepala rakyat. Kan? Kejap macam ni, kejap macam ni. Ya? Kita jangan kita minta rakyat cool. Tapi pemimpin pula tak cool. Pemimpin pula bercanggah dari segi statement dan sebagainya. Ini penting. Inilah yang rakyat kadang tertanya-tanya. Macam mana akan jadi ini? Ini adakah jadi kita bekerjasama dengan DAP, dengan parti-parti lain? Belum apa-apa dah keluar dah. Dia punya poster, macam-macam fitnah. Kalau boleh yang ni kita harap satu keputusan dibuat oleh pimpinan-pimpinan parti, bermesyuarat, berbincang, bermuzakarah, selesaikan masalah ni elok-elok. Sebab ini bukan benda kecil, ini benda besar. Yang melibatkan negeri Perak, yang melibatkan rakyat, yang melibatkan keyakinan terhadap parti-parti kita semua. Sebab itu manakala rakyat pula, kita jangan mudah membuat andaian-andaian yang kadang-kadang kita pun tak tahu pun. Kan? Itu. Okey, cuba kita dapat pandangan Prof Siva sendiri. Prof, pada pandangan anda lah, apa yang berlaku ini ialah secara tersiratnya, apakah ianya memberi satu petunjuk kepada PN itu sendiri secara keseluruhannya, Prof?
Ya, saya rasakan ia memberikan petunjuk kepada Perikatan Nasional sejauh manakah sepanjang 9 bulan mereka sudah membina keyakinan dan kepercayaan. Soal di sini adalah tahap kepercayaan di antara satu sama lain. Jika punya tahap kepercayaan yang tinggi, saya percaya ia tidak akan membawa sehingga pertukaran menteri besar, tidak digunakan instrumen persidangan di Dewan Undangan Negeri untuk melakukan pertukaran. Dan yang kedua, saya rasakan Perikatan Nasional sebagai satu gabungan longgar baru yang ditubuhkan berdasarkan usaha untuk menubuhkan sebuah kerajaan, bukan berdasarkan kepada prinsip yang sama. Jadi barangkali itu perlu dirungkai, perlu diteliti, dihalusi oleh Perikatan Nasional. Elok ia berlaku sekarang daripada berlaku kemudian. Dilihat kekuatan dan kelemahan masing-masing, bagaimana untuk memastikan bahawa jika benar-benar mahu mengutamakan rakyat dalam proses memberikan satu bentuk kepimpinan, masing-masing harus diberikan peluang untuk merukai kedudukan jenis kepimpinan yang boleh mereka berikan. Apa yang berlaku Perak sebenarnya mirip kepada berlaku pada tahun 2009, berlakunya pertukaran menteri besar, penjajaran yang berdasarkan kepada masukan sokongan kiraat bebas. Ini kita lihat ianya lebih kepada pertukaran menteri besar, bukannya pertukaran kerajaan negeri. Jenisnya sampai pada 2009, tetapi apakah yang terbaik harus dilakukan Perikatan Nasional adalah melihat kepada nilai keikhlasan di sebalik apakah Perikatan Nasional itu ditubuhkan. Harus dilihat pada asas. Secara jujur lihat kepada apakah masalah sebenar, the root of the problem. Kita harus kenal pasti kenapakah sampai ke tahap ini, sedangkan di peringkat awal 5 bulan awal kita lihat telah terus dengan baik. Jadi saya percaya Perikatan Nasional harus lihat secara menyeluruh jika sekiranya mahu membina sebuah hubungan yang jauh lebih baik pada masa akan datang. Okey, semakin menarik apa ni Prof Siva dan juga Datuk, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan lupa kami masih memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi dua talian itu masih kami kekalkan kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 26 97 9768. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang gabungan kerajaan baru negeri Perak. Dan hari ini saya difahamkan bahawa sebelah petang tadi Parti Bersatu telah pun mengadakan mesyuarat untuk membincangkan tentunya lah tentang isu ini. Dan di sebelah malam saya juga difahamkan bahawa Majlis Tertinggi UMNO juga sedang bermesyuarat sekarang ini di PWTC dalam usaha untuk mencari jalan penyelesaian ke arah konflik ataupun krisis politik yang berlaku di Perak. Dan insyaAllah kalau segala-galanya berjalan dengan lancar, kita akan cuba hubungi rakan saya yang berada di PWTC, iaitu saudara Hilman Jamil. Tetapi saya belum lagi menerima isyarat daripada beliau. Jadi sementara menunggu isyarat daripada Hilman, barangkali menarik jugalah Datuk. Ini saya tertarik hati bila Datuk sentuh tadi dan juga Prof Siva sentuh tentang jajaran politik yang mungkin perlu dilakukan, satu jajaran baru politik, itu yang disebut. Apa yang menggelisahkan, ini nak tanya secara ikhlas lah selaku orang veteran UMNO ni, mereka takut bahawa UMNO mungkin akan bekerjasama dengan PH, berartinya terpaksa bekerjasama dengan DAP, dan itu yang seolah-olah tidak disetujui oleh sebahagian besar ahli-ahli UMNO sendiri. Tetapi kita tak tahu sama ini akan berlaku menjadi realiti ataupun tidak. Tapi pandangan Datuk secara ikhlas, apakah Datuk yakin itu tidak akan berlaku sebenarnya? Saya yakin dan insya-Allah tidak akan berlaku. Ya, sebab kita punya politik kita sekarang ini, pertama sekali saya sebut kita sudah metrai muafakat nasional. Ya, muafakat nasional iaitu antara UMNO, PAS dan lain-lain parti lah. Okey. Satu lagi kita ada Perikatan Nasional.
Ya. Ini semua wujud selepas jatuhnya kerajaan PH. Kerajaan PH mungkin kalau nak dikatakan didominasikan oleh parti-parti tertentu, contohnya parti DAP dan sebagainya. Secara jujurnya, secara jujur saya ingin mengatakan bahawasanya kita yang sekarang ni semua ahli muafakat nasional, semua ahli Perikatan Nasional, dari segi musuh politiknya, kalau nak dikatakan musuh politiknya ialah PH. Ialah PH. Oleh sebab itu, dalam perbincangan mesyuarat yang dibuat, yang sedang buat dan sebagainya, dia kena memikirkan penyelesaian masalah yang kemampuan kita sendiri. Masalah di Perak ni PN boleh selesaikan. Saya yakin PN boleh selesaikan. Kalau dah kita katakan mungkin PAS peringkat awal dulu dia kata dia tak nak terlibat dengan kerajaan baru. Sekarang dia kata okey dah jadi macam ini. Dia orang pun dah dia orang pun dah setuju. Ya. Kan? Dia orang pun dah setuju. Bersatu ada berapa? 4. Bersatu pun setuju. Kena berjiwa besar lah. Ya? Sebab tu contoh menteri besar yang bersikap positif, apa salahnya dia pun bersetuju. Dulu dia jadi menteri besar, orang setuju. Kalau nak cakap soal terasa hati, 25 adun UMNO yang sepatutnya jadi menteri besar, tiba-tiba 5 kursi keadilan, 5 kursi bersatu jadi menteri besar. Kalau ikut dari terasa hati, semua terasa hati. Tapi sekarang ini kita tutupkan yang terasa hati itu. Biarlah berjiwa besar. Biarlah kita berjiwa besar. Okey Tok, kita nak sambung lagi. Sekejap aja lagi. Kita dengar dulu apa yang berlaku di PWTC. Boleh. Saya difahamkan rakan saya Hilman Jamil sudah pun bersiap sedia sekarang ini untuk memberi laporan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang berlangsung di PWTC. Halo Hilman. Halo Man. Ya, terima kasih Syakawi di Wisma Bernama lintas langsung dari Ibu Pejabat UMNO di Menara Dato' On ini bagi melihat perkembangan terkini politik tanah air yang kembali memanas selepas isu pergerakan politik di negeri Perak. Menyaksikan bekas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ditolak menerusi undi usul percaya berikutan gagalnya memperolehi kepercayaan daripada majoriti ADUN Negeri Perak. Dan susulan itu kerajaan Negeri Perak sekarang ini telah pun berada dalam tempoh ataupun berada di bawah pentadbiran kerajaan sementara sebelum dilantik Menteri Besar yang baru, dan calon untuk Menteri Besar yang baru telah pun dibawa untuk menghadap kepada Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, iaitu calon ADUN Kota Tampan, iaitu Datuk Sa'rani Muhammad. Dan tentunya hari ini adalah hari yang penting bagi permulaan untuk menentukan bagaimana penyelesaian konflik ataupun pergolakan politik di negeri Perak, iaitu mesyuarat pada 11 jam 8 malam tadi telah pun bermula, iaitu mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO ini, MKT, yang turut dihadiri oleh Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, ahli-ahli majlis MKT, dan juga tentunya Presiden UMNO telah pun berada di sini sejak petang tadi, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahmidi, untuk membincangkan bagaimana solusi ataupun penyelesaian kepada pertikaian untuk menentukan siapa sepatutnya duduk di kerusi Menteri Besar Perak untuk yang ke-14 ini. Dan pastinya kalau kita lihat dari struktur ADUN di negeri Perak, 59 ADUN di negeri Perak, 25 daripadanya adalah daripada Barisan Nasional. Dan kalau kita lihat 3 kerusi milik PAS, 3 kerusi PKR, 16 milik DAP, 5 amanah, dan masing-masing satu daripada Gerakan dan juga Bebas. Namun untuk mendapatkan sokongan bagi calon MB Perak yang baru ini, sekurang-kurangnya memerlukan 30 sokongan ataupun 30 undi, di mana sekarang ini UMNO telah pun memiliki 26 undi, di mana 25 daripadanya adalah daripada Barisan Nasional dan 1 undi tidak didedahkan siapa adunnya. Dan tentunya mesyuarat sebelum saya ke sini, sebenarnya Syakawi, saya telah ke mesyuarat Majlis Pimpinan Tinggi Bersatu yang telah pun diadakan di Publika sebentar tadi, dan saya difahamkan antara beberapa kepimpinan politik daripada Bersatu juga akan hadir untuk mesyuarat pada malam ini. Dan tentunya malam ini malam penting untuk menjadi penentu siapakah Menteri Besar Perak yang ke-14 yang akan menduduki kerusi
yang orang kata nombor satu di negeri Perak ini, dan yang pastinya kedudukan politik di negeri Perak ini juga mencerminkan satu pentas politik yang kembali terbuka, kerana kalau kita lihat untuk menentukan kedudukan MB ini juga Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan dilihat orang kata saling berdolak-dalik untuk sama ada menyertai sekutu yang akan dibuat untuk menduduki kerajaan negeri Perak atau tidak. Dan ini saya katakan pentas terbuka, kerana kalau kita lihat UMNO juga mempelawa beberapa pemimpin daripada DAP, dikabarkan didakwa telah pun bersetuju. Namun ini semua belum pasti, kerana kita tak tahu apa sebenarnya konsensus kepada mesyuarat malam ini. Walaupun mesyuarat malam ini juga akan orang kata bukanlah penentu segalanya, kerana akan ada lagi dua mesyuarat, iaitu mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional yang dijadualkan esok, dan juga mesyuarat muafakat Jawatankuasa Perunding Muafakat Nasional ataupun MN antara UMNO dan PAS yang dijadualkan lusa. Dan tentunya ketiga-tiga mesyuarat ini akan menentukan siapa sebenarnya calon untuk menduduki kerusi Menteri Besar Perak yang baharu ini. Dan saya kira itu sahaja lintas langsung dari Menara Dato' On ini, dan saya akan bawakan perkembangan dalam buletin bernama sebentar lagi jam 11 malam nanti. Kembali ke Syarkawi di ruang bicara. Hai, terima kasih banyak-banyak Hilman. Satu laporan yang cukup menarik dan penting sebenarnya, walaupun belum ada keputusan yang muktamad, tetapi kita harap itulah sebenarnya satu permulaan yang sudah pun dilakukan oleh kesemua parti politik yang terlibat. Baik, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Bahar dari Kuala Lumpur ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Bahar. Waalaikumsalam, Syarkawi. Oi, semangat betul anda. Yes, sir. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Lama. Bila tiba tak kali bila saya telefon je Syarkawi, mesti kena tunggu lama. Ini pernah saya nak hantar bil ke bernama lah ni. Okey, silakan. Apa khabar ini orang lama dalam dalam UMNO ni. Ni dah sekarang ni tambah pula jadi pengurusi. Veteran UMNO ni. Saya memang saya memang minat dengan dia ni. Baik, terima kasih. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, sihat. Saya bila tengok Datuk pakai warna merah ni, sebelah Tan Sri Muhyiddin, saya pun sanksi juga tu. Okey tu. Malam ni the damage has been done kat Perak tu kan. Tapi saya nak tanya pandangan Datuk lah kan. Ya. Ni berkenaan dengan maruah dan integriti pemimpin orang Melayu lah sekarang ni tu kan. Saya nak tengok sebagai saya nak tanya dengan ikhlas lah dengan Datuk ni sebagai orang lama kan. Di tahap mana lah mereka ni? Sebab ramai-ramai rakyat di bawah ni cakap disebabkan jawatan nak kejar jawatan pangkat dan kuasa, dia orang ni dah tak membaruah dan juga tak berintegriti tu. Nak tanya tu itu Okey, yang keduanya Datuk kan. Saya nak tanyalah rakyat kat bawah ni dah macam keliru Datuk kan, pasal bila disebutkan pemimpin Melayu di Perak ni menjatuhkan MB Melayu. Okey. Jadi bila dah macam tu kan, di mana suara-suara akar umi ni nak menasihatkan dia orang ni. Okey. Itu pandangan saya. Yang ketiga Datuk kan, ni saya nak tanya sebagai Datuk sebagai pengurusi veteran UMNO, Kuli sebagai penasihat. Jadi kenapa dia orang ni tak refer pada dua orang kuat dalam UMNO ni? Padahal kalau ikutkan di Perak tu kan, kalau UMNO bercampur dengan PPBM, bercampur dengan PAS, saya rasa dah cukup dah. Tak perlulah nak bawa usul undi tak percaya dekat Dewan. Boleh berbincang. Jadi kenapa mereka ni buat perkara ni di Dewan untuk memalukan, menjatuhkan maruah pemimpin Melayu? Ini yang akar umi rasa gusar ni biar 14-15 ni akan datang ni. Okey. Jadi saya nak tanya dengan Datuk pandangan dan juga nasihat yang ikhlas Datuk. Baik, terima kasih. Terima kasih Syarkawi. Ya, terima kasih banyak-banyak Bahar. Menarik walaupun sensitif sebenarnya apa yang Bahar bangkitkan, tetapi itu suara hati yang ikhlas sebenarnya daripada ahli-ahli parti yang sayangkan parti, yang sayangkan negara. Jadi mungkin respon dan juga jawapan daripada Datuk Osman. Terima kasih Bahar atas soalan tadi. Yang pertama soal integriti atau maruah pemimpin Melayu.
Sebenarnya saya melihat perkara ini terjadi, kita buat sendiri. Kita sendiri, bukan saja pemimpin sama pemimpin, malah rakyat dengan pemimpin saling membuka pekung ataupun merendahkan seseorang. Kita kena ingat pesan Nabi, barang siapa yang membuka aib orang, Allah Ta'ala akan buka aib dia. Kalau kita tutup aib orang, Allah Ta'ala akan tutup aib dia. Tapi sekarang ini saya tak tahulah kerana masalah komunikasi ke, sikap ke, kita lebih suka cakap buruk tentang orang. Saya tak suka kata pemimpin-pemimpin kita tak bagus. Pemimpin kita semua bagus, tapi siapa yang kata tak bagus? Kadang-kadang pengikut mencerita itu tak bagus, ini tak bagus. Kenapa? Kerana kita ada pemimpin kita, kita punya warlord kita. Ini yang jadi macam ni kan? Oleh sebab itu saya nak nasihatkan supaya berhentilah mengatakan pemimpin kita tak bagus. Malu dekat orang lain. Tak ada siapa yang bagus. Semua daripada Tun Mahathir, daripada Pak Loh, daripada Tok Sri Najib, daripada Tok Sri Zahid, semua tak bagus. Siapa yang bagus? Padahal semua orang ni berjasa semua. Oleh sebab itu kita stop. Yang kata tak bagus tu kita sendiri. Tu satu, dari segi integriti. Dan yang kedua pemimpin Melayu menjatuhkan kepimpinan Melayu. Yang kedua dalam konteks Perak. Menteri Besar Perak. Saya sebut dah tadi, Prof Siva pun sebut tadi bahawa ini adalah kepimpinan, bukan isu parti. Oleh sebab itu saya nak nasihatkanlah, bukan senang nak jadi pemimpin ni. Tambah pula pemimpin politik, tambah pula menteri besar. Nak kontrol ahli-ahli politik, nak guna idea, nak laksanakan dengan kerajaan dan sebagainya. Kita tak tahu hakikat sebenarnya. Mungkin kita duduk lihat dari segi negatifnya dari sudut politik, tapi dari segi kepimpinan, dari segi keberkesanan dan sebagainya, kita kalau jadi ketua satu-satu jabatan pun akan dinilai. Oleh sebab itu dalam hal ini saya cuma boleh kata patah tumbuh hilang berganti. Kalaupun menteri besar yang ada tu sudah jatuh dan letak jawatan, dia berhati terbuka memberi ruang pada orang lain. Kita harap menteri besar yang akan dilantik ini akan dapat menjalankan tugas dan kita semua support. Kalau kita duduk berjatuh juga, kalau kita duduk kata buruk juga, maka masalah yang sama. Sebab tu Saidina Abu Bakar, kalau kita ingat Syarkawi, masa pertama dilantik sebagai khalifah, dia kata saya bukanlah terbaik di kalangan kamu. Bantulah saya, pimpinlah saya, ikutlah saya. Kalau saya buat benda baik, kalau saya buat benda tak baik, tolong betul, bukan penjatuh. Jadi hal-hal macam ni kan, pemimpin kena berjiwa besar, kita pengikut juga kena berjiwa besar, jangan jadi yang ketiga, jadi pengacau. Ini masalah. Oleh sebab itu saya nampak dalam Perak ni sebenarnya tak ada masalah sangat. Tadi Bahar sebut tadi, kan? Bahar sebut tadi boleh selesai melalui parti-parti dalam Perikatan Nasional saja. Berunding. Dan saya doakan apa yang Bahar cakap itu akan menjadi realiti. Itu kita harapkan, Bahar. Tadi pun dia bangkit tentang ialah selaku pengurusi veteran UMNO Malaysia. Mungkin kalaulah sebelum sesuatu keputusan ataupun sesuatu langkah itu dilakukan, mungkin ada baiknya jugalah kalau mereka consult the veterans dalam UMNO misalnya untuk memberi pandangan. Itu berlaku tak sebenarnya? Dia sebenarnya ialah dari segi agama pun pesan fas'alu ahli zikri. Kita tanyalah orang yang boleh memberi pandangan dan sebagainya. Cuma gini sajalah, kadang-kadang dalam kesibukan menjalankan tugas, kadang-kadang kita dalam kedudukan tertentu, kita lupa nak tanya orang. Kadang-kadang kita lupa nak mesyuarat. Kita buat keputusan sendiri, misalnya. Sebab itu tadi Syarkawi sebut mesyuarat demi mesyuarat dalam sehari dua ni. Sahabat kita di PWTC pun menyebut malam ni mesyuarat MT bersatu mesyuarat, besok Dewan Barisan Nasional, lepas itu Mufakat Nasional. Mesyuarat ni penting supaya kita dapat satu keputusan solid, keputusan yang tak salah. Kalau salah pun kita bertanggungjawab semua. Ini penting. Dan saya tak mau komen lah kata minta nasihat, tak minta nasihat. Tapi macam saya sendiri sebagai pengurusi veteran, kami jumpa Presiden UMNO. Saya bawa 5 daripada veteran, 5 daripada Ashabi Kunpas pergi jumpa Datuk Sri Zahid, minta pandangan. Kita pun bagi pandangan, dia pun dengar. Ayat dia kata kat kami, saya masih ingat lagi, UMNO dan PAS berpisah tiada. Cukup terkesan dengan saya. Dan sebelum saya datang sini, saya pergi jumpa Tok Guru Haji Hadi, Datuk Sri Tuan Guru Haji Hadi.
Begitu juga 5 veteran, 5 PAS, kami berbincang dari segi politik, apa masalah dia. Datuk Seri Haji kata, insya-Allah bersabar, tenang, insya-Allah kita akan selesaikan masalah ini dengan baik. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah pemimpin penyelesaian masalah. Betul. Pemimpin bukan pencetus masalah. InsyaAllah. Okey, kita dapatkan pandangan Prof. Dr. Siva yang agak lama menunggu di Skype kita. Okey, Prof, kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh Datuk Osman dan juga komen-komen daripada penonton-penonton kita setakat ini. Secara peribadi, apakah Prof. Siva yakin bahawa sebenarnya UMNO bersatu, PAS dan juga bebas mungkin akan sampai ataupun mencapai satu persefahaman sebenarnya di mana status quo ini akan dikekalkan dan menteri besar yang baru akan dipilih nanti? Saya percaya itu masih merupakan formula terbaik yang harus dipakai buat masa ini, mengelakkan lebih banyak krisis berlaku di negeri Perak. Mungkin apabila sudah melihat wujudnya beberapa perkara yang harus boleh dilakukan dan membaikkan, ini ruang yang boleh dipakai untuk bincang, bermusyawarah dan juga memastikan apa saja kekusutan itu dapat dileraikan dalam konsep kemufakatan dalam satu keluarga besar. Kerana kalau kita perhatikan sejak penubuhan Perikatan Nasional ada pasang surutnya, ada ranjau yang perlu dilalui, dan saya percaya ini merupakan salah satu yang perlu dilalui dalam konteks politik negeri Perak. Tetapi saya percaya selepas ini juga mungkin akan ada permintaan tertentu, akan wujud kenyataan tertentu dalam kalangan pelbagai pihak. Tapi saya percaya buat masa ini tidak perlu ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi untuk pastikan pembentukan sebuah kerajaan. Kerana bajet negeri Perak harus dibentangkan pada hari Rabu. Dan jika ditangguhkan, ia juga akan memberikan impak kepada rakyat dan juga masyarakat di negeri Perak. Itu harus kita utamakan. Kita harus boleh menunjukkan kematangan politik secara berhemah. Kita boleh berjiwa besar seperti mana dikatakan Datuk Osman tadi. Dan lebih daripada itu adalah kita boleh tunjukkan bahawa walaupun wujud perbezaan tertentu dalam mencari titik persamaan, masih ada ruang undingan, masih ada ruang untuk pulihkan Perikatan Nasional ini dipertahankan. Dan kalau kita lihat pada kenyataan Peja sendiri ketika meletakkan jawatan, beliau menyatakan bahawa kalau boleh Perikatan Nasional ini dapat dikekalkan untuk memastikan kesinambungan dasar-dasar yang telah dibawa oleh beliau. Jadi mungkin ini harus diberikan pertimbangan di Perikatan Nasional untuk belakangkan saga yang telah berlaku pada hari Jumaat. Secara ikhlas Prof. Siva lah, untuk mengekalkan PN itu sendiri sebenarnya memerlukan satu pemimpin, ialah memerlukan kepimpinan yang macam disebut oleh Datuk tadi, yang berjiwa besar. Ada juga yang menimbulkan masalah. Mereka mengatakan bahawa UMNO dalam PN ini seolah-olah the big brother. Mereka cuba meminta sesuatu yang lebih memihak kepada UMNO dan sebagainya, kerana UMNO dikatakan begitu dominan sekali dalam PN jika dibandingkan dengan parti-parti lain, termasuklah Bersatu. Jadi apakah ini antara perkara yang perlu dilihat secara serius oleh kepimpinan PN kesemuanya? Ya, isu siapakah yang harus menjadi dominan banyak diperkatakan sejak akhir-akhir ini. UMNO tidak pernah menjadi pembangkang kecuali selepas pilihan raya 2018. Kedua, selepas berada dalam kerajaan sejak Mac 2020 masih lagi dilihat tidak memainkan peranan dominan walaupun mempunyai kursi yang paling banyak. 39 kursi dimiliki oleh UMNO, dicampur lagi 3 daripada MIC dan MCA 42 tangannya. Jadi ada segelintir yang merasakan tidak diberikan jawatan besar. Kenapa tidak diberikan jawatan Timbalan Perdana Menteri? Kenapa tidak terlibat dalam proses membuat dasar? Satu kelemahan yang ketara adalah tidak ada majlis presiden yang membolehkan ruang perbincangan, khususnya ketika melihat pada dasar polisi yang dibawa oleh Perikatan Nasional, sehinggalah dalam amanat Presiden Bersatu baru Tan Sri Muhyiddin menyatakan bahawa akan ada satu platform dinamakan sebagai Majlis Presiden untuk bawa semua presiden berbincang dan juga menghaluskan apa yang dilakukan. Jadi konsep dominan ini merupakan satu yang saya rasakan harus diteliti sebaik mungkin, kerana dalam konteks
politik siasah hari ini, konsep dominan ini semakin luntur dan juga terhakis. Apakah bentuk peranan yang baik boleh dimainkan untuk berikan maksud dan makna ke atas bilangan kursi yang dimiliki di UMNO? Kerana dalam konteks negara kita, kita harus melihat pada 3 perkara, Syikawi. Satu, politik ini segalanya berkemungkinan. Kedua, tiada ada musuh ataupun lawan yang tetap bertengah. Dan yang ketiga, politik angka. Jadi berdasarkan kepada politik angka lah kita lihat percaturan berlaku perak dan barangkali juga cuba diutarakan di peringkat persekutuan. Jadi konsep dominan yang pernah berlaku dalam Barisan Nasional barangkali sukar untuk dilakukan sekali lagi. Sebab itu kita lihat di samping Perikatan Nasional wujud kerjasama ataupun kolaborasi politik konteks nasional, kesemua itu bertujuan untuk mencari titik-titik kerjasama dalam kalangan yang mempunyai prinsip yang sama. Jadi konsep dominan ini barangkali juga akan mencetuskan pelbagai keresahan dan juga kegelisahan dalam kalangan parti-parti itu. Sudah pastilah akan ada yang menyatakan bagaimana satu boleh memiliki jawatan penting sedangkan bilangan kursinya kecil. Tetapi kita juga harus melihat inilah yang membolehkan pembentukan sebuah kerajaan baik di negeri ataupun pusat. Okey. Politik angka itu menarik apa Dato' Osman. Memang itu yang dimain-mainkan ataupun disebut-sebut. Cuma saya nak dapatkan pandangan Dato' Osman lah. Daripada apa yang berlaku di Perak, ada juga yang membuat andaian, terutamanya dalam sosial media, bahawa ianya seolah-olah semacam amaran sebenarnya kepada kedudukan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang ini. Apakah Datuk juga melihat pada perspektif yang sama ataupun ianya hanyalah mainan di media sosial di kalangan rakyat dan juga ahli politik tertentu? Saya Syarkawi, apa yang berlaku di Perak ini, kita dapat macam-macam andaian, macam-macam analisa yang sampai menyatakan ini kemungkinan akan menjejaskan kerajaan pusat. Pada saya dia tidak pergi sampai begitu. Sebab itu perlunya penyelesaian segera yang berhikmah untuk mewujudkan sebuah kerajaan PN yang meneruskan kerajaan PN yang lalu dipimpin oleh menteri besar yang baru. Masalah dia masalah menteri besar saja. Kita selesai isu menteri besar ni, selesai masalah. Itu satu. Yang kedua, apa yang berlaku di Perak jangan menjejaskan Perikatan Nasional dan juga jangan menjejaskan Muafakat Nasional. Pada saya tidak terjejas kalau penyelesaian masalah itu dibuat dengan baik. Dibuat dengan baik. Dan harapnya semua pimpinan-pimpinan parti UMNO, PAS Bersatu berjiwa besar, tidak membesarkan isu-isu ataupun masalah-masalah yang tidak menguntungkan, maka benda ni akan selesai dengan baik. Statement selepas ini semua statement yang baik. Kena jiwa besar lah. Keikhlasan kena ada. Give and take kena ada. Jangan kita orang buat salah, kita buat tak apa. Oleh sebab itu kita pandang jauh. Politik ini bukan politik sempit. Politik kita politik pilihan raya akan datang dan majikan kita ialah rakyat. Rakyat cerdik sekarang ni. Ya, betul. Dan rakyat punyai alat hubungan, komunikasi, media sosial yang cukup canggih. Berlaku di Perak sekejap, sini dah tahu. Kita sampai tak mampu nak baca. Oleh sebab itu maknanya kita dihakim oleh rakyat. Kan? Dan satu lagi politik kan politik berbakat. Dan satu lagi juga nak dapat pandangan Datuk lah titah nasihat daripada Duli Yang Muhammad Sultan Perak sendiri. Baginda menyeru supaya semua ahli-ahli politik ataupun parti-parti politik yang terlibat ini supaya mencari jalan penyelesaian yang mungkin boleh diterima oleh rakyat di negeri Perak secara keseluruhannya. Jadi apakah Datuk melihat bahawa titah nasihat daripada tuanku itu sebenarnya adalah sesuatu yang cukup penting sebenarnya? Sebenarnya apa yang dititah oleh Perdana Kasih tuanku itu adalah amat penting. Amat penting. Sebab tu saya mula-mula tadi dalam bicara kita saya sebut bahawasanya nasib baik kita ada sultan. Cuba bayangkan kalau kita tak ada sultan, perkelahian politik tak akan berkesudahan. Makna kita respect kepada sultan, nasihat dan pandangan ini supaya sultan nak kerajaan kita tu kuat. Kerajaan kita tu kuat. Bila kerajaan kuat, kita ada pembangkang. Pembangkang pun pembangkang yang sihat. Bukan pembangkang yang
tak bagus. Nak jadi pembangkang boleh, tapi pembangkang yang sihat yang menguatkan kerajaan itu. Kan? Ya. Sebab itu kerajaan ini akan berperanan dengan berkesan, ya, dan untuk kepentingan rakyat. Ya. Sebab itu saya suka menasihatkan pembangkang, walaupun kalau katakanlah apa keputusan dapat selepas ini, nanti Menteri Besar baru dan hak yang lain itu, hak yang offer, katalah di AP ke, atau parti-parti amanah ke, parti lain ke yang ada offer juga nak join ni, tiba-tiba tak dapat, ya, kita kekalkan dengan keadaan Perikatan Nasional, status quo yang ada. Hak lain tu jadilah pembangkang yang baik. Ya. Jadilah pembangkang yang sihat untuk kebaikan negeri Perak. Okey. Itu Betul. Ya. Baik, ini soalan terakhir untuk Prof Siva lah. Saya tahu Prof Siva adalah rakyat Perak. Dia juga merupakan seorang calon, bukan calon mengundi, dia juga sama pengundi di Perak. Okey, Prof, saya nak tanya secara ikhlas lah. Nama Datuk Sarani Muhammad, iaitu Adun Kota Tampan, disebut-sebut bakal menjadi Menteri Besar Perak yang baru. Jadi sebagai rakyat Perak, apakah Prof melihat bahawa sekiranya ini menjadi realiti, Datuk Sarani merupakan calon yang paling sesuai sebenarnya? Ya, saya rasakan sebagai Komisi Badan Hubungan Negeri UMNO dan juga Barisan Nasional, mengikut strata di dalam organisasi parti, sudah pastilah beliau mempunyai kelayakan dan juga ini sudah beberapa kali tertinggal peluang untuk menjadi besar. Malahan kita tidak boleh menyoal kewibawaan dan juga kemampuan beliau untuk tadbir urus negeri Perak jika sekiranya dilantik. Cuma saya rasakan apa yang mahu dilihat di rakyat negeri Perak selepas ini adalah politik dapat dikurangkan, dicari ruang untuk meningkatkan kerjasama dan juga kolaborasi politik, dan juga mengutamakan isu utama yang perlu dilalui oleh rakyat ketika proses pemulihan pandemik COVID-19. Lihat kepada kemahuan, keperluan, membaca pemikiran mereka untuk membolehkan kesejahteraan, kebajikan dan juga apa saja yang mampu dibantu, diberikan keutamaan. Saya rasakan itu akan dihargai oleh rakyat Perak yang bagaimana dihadapi oleh rakyat di seluruh negara kita. Isu kehidupan terdesak, khususnya kumpulan yang dianggap sebagai kumpulan rentan dan juga kumpulan yang dianggap tercicir dalam proses mencari kesejahteraan itu harus boleh kita berikan kepentingan ataupun menunjukkan rasa prihatin. Dan saya percaya sebagai seorang yang banyak pengalaman bertahun berkecimpung dalam politik, beliau tahu seni untuk mendekati rakyat dan memastikan kestabilan kerajaan di Perak ini dapat dipulihkan, keadaan jadi lebih utuh, dan juga memastikan keharmonian, kemufakatan bukan sahaja tertumpu kepada parti politik tetapi secara keseluruhan rakyat negeri Perak yang berbilang aneka ragam konteks. Baik, terima kasih banyak-banyak Profesor Dr. Siva Murugan Pandian kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini, dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Osman Desa, pengerusi veteran UMNO Malaysia. Saya cukup selesa dengan Datuk. Jadi mungkin Datuk selepas ini kita duduk lagi di ruang bicara ini untuk bercakap tentang isu-isu politik khususnya, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insya-Allah ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.